Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 1 memilih tajuk falsafah sejahtera dari perspektif watan, realiti dan cabarannya di Malaysia. Kami kumpulan 1 terdiri daripada 11 ahli kumpulan. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini bahawa falsafah sejahtera merupakan satu agenda besar khususnya bagi kita Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang agama, kepercayaan, etnik dan kita bukan sahaja didiami oleh warga negara kita. Tetapi negara kita juga didiami oleh warga negara luar. Jadi apabila kita membicarakan tentang falsafah sejahtera dari perspektif watan, jadi kita telah melihat bahawa watan itu apa dan kenapa watan. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita bahaskan dari sudut ilmiah dan kita perlu ketemukan dari sudut hala tuju kerana suatu perkara yang ingin dibangunkan atau dilestarikan pastinya kefahaman, kesedaran, justifikasi perlu jelas dan akhirnya barulah dia mampu untuk membawa kepada kesejahteraan. Jadi apabila kita membicarakan tentang falsafah sejahtera, bukan sahaja kita membicarakan tentang apa itu falsafah, tetapi falsafah yang boleh memberi keamanan, kemakmuran, kesenangan, ketenteraman, peliharaan daripada bencana, kesusahan, konflik, gangguan dan sebagainya. Justru dari konteks inilah, maka kita kena akui bahawa watan. Kerana watan itu merupakan tanah air kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Merupakan asas kepada perbincangan, asas kepada pembinaan negara, bangsa. Jika sekiranya kita melihat dari perspektif luar, pastinya dia akan memberi satu pemikiran yang tidak semestinya diterima oleh masyarakat tempatan yang merupakan satu bukti dogma, satu pemikiran yang akan menyebabkan konflik, akan menyebabkan pelanggaran, yang akan menyebabkan keadaan yang tidak mengharmonikan, yang akhirnya tidak dapat membawa kepada kesejahteraan. Justru itu kalau kita lihat dari konteks negara kita, kita tidak menafikan kemajemukan, bagaimana negara bangsa kita dibina, tapi apa yang perlu kita akui dari sudut sosiologi, dari sudut sains politik, dari sudut kebesaran kenegaraan kita dibatasi atau ditaktifkan oleh prinsip perlembagaan, oleh sistem perlembagaan. Jadi inilah yang menjadi governance tinggi kepada warga negara dan juga siapa sahaja. Seterusnya tokoh falsafah Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak merupakan ahli akademik dan pendidikan Malaysia, merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM sejak 1 April 2016 dan beliau juga Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Al-Bukhairi, merupakan anak kedua Abdul Razak Abdul Hamid dan satu-satunya mangsa tragedi pengeboman Hiroshima yang terselamat pada tahun 1945. Jadi beliau menerangkan bahawa sejahtera ini bermaksud seimbang dari pelbagai aspek. Jadi kalau kita tengok kepada ciri-ciri falsafah ini, ciri-ciri falsafah inilah yang membentuk bermulanya dari individu pergi ke keluarga dan masyarakat. Membentuk kepribadian yang tinggi dan selain itu taat pada ajaran agama, menghormati orang lain. Jadi ciri-ciri falsafah inilah yang membentuk negara untuk kepada kesejahteraan. Okey, seterusnya pengaruh pemikiran falsafah. Kalau kita tengok untuk Islam dan Barat, semuanya menceritakan tentang pendidikan. Okey, saya ambil satu contohnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam ya. Pendidikan merupakan usaha mengembangkan ilmu ke arah kesempurnaan iman. Jadi hal ini terlihat dalam tindakan beliau menggalakkan mempelajari dan menghayati Al-Quran, Al-Sunnah. Beliau bertanggungjawab mengumpul dan menulis semula ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah masyaf. Okey, jadi saya ambil juga pula satu untuk pengaruh pemikiran falsafah Barat. Aristotle. Okey, pendidikan satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi. Okey, jadi kalau kita tengok semua menceritakan tentang pendidikan untuk Islam dan Barat. Semuanya terdapat pendapat masing-masing yang baik untuk diri kita
Okay. Kumpulan yang terpengaruh bermulalah dari skop kecil sehingga ke skop besar, yang mana dari individu kemudian pergi ke keluarga dan kemudian pergi ke masyarakat. Jadi kalau untuk individu, falsafah ni menyediakan kemudahan yang cukup untuk individu berkembang maju ke hadapan menerusi pemikiran atau kreativiti, tingkah laku atau aktiviti dan menerusi model tokoh yang ideal dalam sejarah atau yang masih hidup, supaya dapat mengukur kemajuan sekaligus memperbetulkan arah tujuannya. Okay, jadi untuk keluarga, menyumbang ke arah kewujudan masyarakat dan negara yang makmur. Dan untuk yang terakhir, masyarakat skop paling besar, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, membentuk negara yang sejahtera. Dan seterusnya, amalan falsafah. Jadi falsafah sejahtera boleh diterapkan dalam masyarakat bagi mencapai kesejahteraan individu. Hal ini kerana falsafah sejahtera menekankan keseimbangan dari segi jasmani, rohani, emosi, intelektual, atau lebih dikenali sebagai konsep Jerry. Jadi usaha menekankan amalan falsafah ini tujuannya nak melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okay, seterusnya pergi kepada isu berkaitan dengan falsafah. Isu pertama adalah hubungan antara penganut agama. Contoh, terdapat segelintir pihak yang melaungkan propaganda Islamofobia ganas dan ekstrim. Jadi hal ini mengganggu dan mempengaruhi gugat hubungan baik antara masyarakat majmuk dan agama di Malaysia. Kesannya adalah perpecahan berlaku dan salah faham menjejaskan keharmonian di Malaysia. Seterusnya isu kedua, keamanan negara. Contohnya ideologi terorisme yang menggugat keamanan negara. Sebab terorisme adalah satu bentuk ideologi dan fahaman keganasan yang memusnahkan keamanan dunia ketika ini. Jadi kesannya negara menjadi mundur disebabkan kegagalan negara dan kerosakan yang berlaku. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi aspek kerohanian, jasmani, emosi dan intelektual. Untuk aspek kerohanian, dimaksudkan di sini adalah ajaran Islam yang syumul. Jadi seperti contoh boleh dikatakan ceramah agama dilakukan di masjid dalam qaryah masing-masing. Jadi akan timbul kesedaran diri untuk memperkasakan jati diri melalui majlis ilmu ahli masyarakat sebenar. Bukan sahaja dapat kebaikan untuk diri sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Aspek jasmani, pendidikan jasmani merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh, merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. Jadi pelajar akan diberi ruang untuk mencuba dan mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya. Jadi untuk aspek emosi, melalui pendidikan jasmani juga mampu memberi sumbangan terhadap perkembangan kemahiran dan kecergasan jasmani serta menjadi pemangkin terhadap tabiat sosial yang murni. Yang keempat, aspek intelektual. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah bagi melahirkan pelajar yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Bukan sahaja memiliki harta, berpendidikan dan berkelulusan, tapi juga nak melahirkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam diri pelajar. Okay, dan seterusnya saingan dan cabaran di Malaysia. Kalau kita tengok ada lima cabaran di Malaysia ni. Pemikiran liberal, sistem Westminster, kontrak sosial, kekeliruan, humanisme. Jadi ini adalah konteks cabaran kepada falsafah sejahtera. Jadi apabila ini berlaku, sebab itulah jadi kacau merbak. Jadi kalau kita ni tidak membina watan kita, kita import prinsip-prinsip perundangan yang bercanggah dengan watan kita. Sehingga bukan rakyat kita menuju kepada penyatuan pengukuhan negara bangsa, tetapi kita menjadi lebih keliru dan dikelirukan. Dan ini adalah antara cadangan, antaranya menerapkan unsur falsafah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penilaian guru, meningkatkan profesionalisme kendiri dan seterusnya. Banyak lagi cadangan yang kita boleh cadangkan, seperti menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan berlandaskan prinsip-prinsip falsafah. Jadi kesimpulannya, sebab itulah pada hari ini semangat nationhood, semangat wataniah, cintakan watan perlu disemai. Bahawa Melayu bukan resis, Malaysia bukannya resis.
milik kita. Semua berasaskan perlembagaan. Jadi inilah kefahaman yang perlu ada dalam generasi muda. Kita hendaklah memikirkan kesatuan berdasarkan watan kita. Kita pastinya mempunyai kecenderungan, minat dan sebagainya. Tapi akhirnya untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup bernegara, kita mesti merujuk kepada ketinggian perlembagaan kita. Dan beberapa perkara yang dijamin di bawah perlembagaan negara kita. Dan saya percaya, jika kita melihat kepada watan kita, inilah realiti yang ada dalam perlembagaan kita dan sejarah kita, walaupun ada lencongan daripada prinsip daripada sudut pelaksanaan polisi, namun perkara ini perlu diperbetulkan. Bukannya perkara ini dijadikan sebagai sumber perundingan, sebab dalam mana-mana prinsip perundangan, dia bergantung kepada falsafah. Kerana falsafah itulah yang menentukan hala tuju, yang mana kerangka besar. Jadi itu saja bagi 8 minit pertama. Huraian saya berhubung dengan falsafah sejahtera dari perspektif watan yang dilestarikan, yang ada dalam perlembagaan kita yang sedia ada, insya-Allah. Terima kasih.